Perkongsian pengalaman yang saya lalui selepas memandikan jenazah yang meninggal disebabkan perbuatan khianat sesama manusia. Dalam lebih kurang jam 6 petang, saya masa tu ada dekat pasar malam. Saya jalan sorang-sorang nak cari apa yang boleh dimakan untuk mak dan nenek dekat rumah. Sampai pusing punya pusing, last saya beli apa yang patut je. Beli banyak-banyak lagi tak habis membazir pula. Selesai membeli, saya jalan nak pergi kereta. Ada seorang pakcik ni datang tengok. Amboi, lawa kata dia. Lalu sebelah sampai tak perasan kita. Tak kenal tak ada ni. Saya pun pelik, pakcik ni tegur siapa? Rupa-rupanya pakcik tu tegur saya. Saya baru teringat yang saya ada tolong pakcik ni tukar tayar tepi jalan hari tu. Saya pun pergi kat pakcik tu berjabat tangan sambil cakap, maaflah pakcik, saya tak perasan. Pakcik tu cakap, pakcik duk perhati juga hang. Ingat lagi ke ada kat pakcik? Apa-apa pun terima kasihlah tolong pakcik hari tu. Saya cakap, saya ingat lagi. Sama-sama kasih diterima. Dah orang perlukan bantuan, saya tolonglah. Pakcik tu senyum je. Alih-alih pakcik tu tanya, hai, tak ada jenazah ke hari ni? Saya jawab, hari ni tak ada. Bolehlah saya rehat pusing-pusing pasal malam ni, mai cari benda makan. Maaflah pakcik, saya pun tak boleh lama ni sebab nak hantar makanan ke rumah. Risau mak dengan nenek saya tunggu ni. Saya bersalaman, masuk kereta terus balik. Sampai simpang lampu isyarat, partner saya call kata ada jenazah nak urus lepas maghrib sehari kat hospital. Saya pun bergegas balik hantar makanan, siap-siap terus pergi hospital. Sampai je saya ke hospital, ngam-ngam azan maghrib. Saya tengok ramai ni dalam masa yang sama. Saya usah-usah tengok kereta partner saya ada. Saya pun masuk dalam bilik mayat. Saya tengok jenazah dah ada dekat dalam. Saya tanya, Cok, nak urus dulu ke nak maghrib dulu? Partner saya jawab, kita settle dululah jenazah ni sebab waris minta nak ke bumi lepas isyak lagi. Saya pun okey lah. Sejurus siap prepare peralatan kapan apa semua. Saya dengan partner saya angkat jenazah dari stretcher ke tempat mandi sambil saya cakap, Allah, beratnya. Lepas tu saya buka kain selimut jenazah ni, teruskan dengan niat mandi jenazah. Allah, berdarah lagi mulut jenazah ni. Partner saya cakap, aku tengok darah ni lain macam lah. Saya jiru sangat sambil lap darah yang ada dekat mulut tu. Aduh, rasa macam ada kaca dekat jari aku ni. Tiba-tiba tengkuk saya jadi meremang. Partner saya tengok memang betul ada sepihan kaca yang separa hancur dekat mulut jenazah. Weh, hang nak pergi mana? Saya jawab, Sat, nak panggil waris seorang mai tolong. Saya keluar panggil anak laki waris seorang masuk tengok jenazah. Saya tanya, ini ayah abang ke? Waris jawab, ya, ini ayah saya. Saya kata, eloklah mai kita bagi mandi sama-sama. Masa usap badan nak meratakan ayak kat jenazah tu, saya rasa macam ada benda tajam kat badan. Tapi saya diam je. Saya tanya waris, ayah meninggal sebab apa? Waris jawab, doktor sahkan ayah kena TB. Sebelum ni duk nampak ayah kerak-kerak batuk. Tengok-tengok malam tadi ayah kena batuk berdarah. Terus bawa mai hospital. Saya tengok partner saya buat isyarat mata dekat saya angguk kepala je. Lepas selesai bagi mandi, saya cakap dekat waris, abang, boleh tunggu kat luar Sat. Kami nak kapan jenazah ni, dah siap nanti kami panggil masuk. Terus waris keluar dari ruangan tempat mandi. Waris buka je pintu, saya perasan satu kelebat hitam lintas laju kat depan pintu, betul-betul depan waris. Saya buat tak tahu je, tapi dalam masa yang sama badan saya rasa seram sejuk je. Masa angkat jenazah dari tempat mandi ke stretcher untuk dikapankan, saya cakap dalam hati, tadi berat, ni ringan pula. Saya diamkan diri buat seketika sebab tiba-tiba ada rasa kurang menyenangkan badan masa tu. Partner saya perasan masa nak kapan tu ada darah sikit nak keluar dari mulut arwah. Saya ambil kapas, lepas tu lap mulut yang berdarah tu. Dengan tak sengajanya, saya tengok kapas lap darah tu, saya perasan ada serpih kaca dengan miang buluh halus-halus. Allahu Akbar, sian arwah ni. Siapalah yang setan sangat buat kat dia macam ni. Nanti dia tahulah azab Allah lagi pedih dari perbuatan dia. Terus partner saya jawab, santa arwah ni hidup lagi. Hang kena hati-hati. Terus saya baca Surah Al-Baqarah ayat 137. Sambil tu saya membaluti jenazah dengan berjaga-jaga. Selesai mengapan, saya tolak stretcher ke bahagian ruangan hadapan. Sambil tu saya panggil waris-waris arwah kat ruangan menunggu masuk. Kepada waris-waris yang nak tengok arwah, bolehlah masuk. Semua waris yang ada dekat situ pakat-pakat masuk. Saya selak kapas yang tutup muka arwah. Siapa yang nak cium arwah boleh mai cium. Jangan meraung-meraung je depan arwah. Tiba-tiba saya rasa macam ada orang tepuk bahu sambil gelak dekat belakang saya. Nak kata waris yang buat, memang taklah sebab saya berdiri dekat bahagian kepala arwah. Lepas tu belakang badan saya rapat ke dinding. Tiba-tiba tengkuk saya meremang seram sejuk. Mata saya melilau cari partner saya dalam ramai-ramai ni. Saya minta tutup ya muka arwah ni. Kita tak boleh lama sebab hari dah gelap. Yang mana tak ada uduk, pergi ambil kaih. Partner saya mai, saya cakap kat dia, hang imam lah aku nak pergi kemas kat dalam Sat. Saya masuk ruangan mandi tadi, saya kemas sikit-sikit. Tak duk lampu,
Tiba-tiba terpadam sat, lepas tu menyala balik. Saya pusing belakang tengok ada lembaga hitam berupa macam kera bertenggek dekat atas rak barang-barang jenazah ni. Saya terkejut terus terduduk, lepas tu lampu terpadam menyala sekeliling mata. Saya tengok lembaga tadi dah hilang. Hang memang saja nak tunjuk diri hang kah? Hang memang nak saja main gila dengan aku? Terus ada bisikan ketawa dekat telinga kiri saya macam lelaki tua bersuara garuk yang gelak. Saya nak bangun tapi tak boleh, macam ada benda yang tahan saya tak bagi saya bangun. Saya istighfar 3 kali, baca ayat kursi, lepas tu saya cuba bangun tapi tak berdaya nak bangun. Saya dengar benda tu gelak lagi dekat telinga kiri saya. Saya baca surah Al-Furqan ayat 23. Lepas saya baca, saya tengok atas sekali setan kera hitam tadi duduk atas bahu saya. Badan mula mengeletak sambil cakap, "Hang belah sebelum aku bangun." Benda tu gelak lagi. Saya baca surah Yasin ayat 9 3 kali, diikuti dengan Bismillah Sulaiman 7 kali. Saya cuba bangun slow-slow sambil selawat Nabi sampailah saya boleh berdiri sendiri. Partner saya masuk, tengok saya berdiri memaut dekat tempat mandi muka letih lusuh. "Hang kenapa ni?" Saya jawab, "Ada setan kat dalam ni, ajak aku gaduh." Sambil tu dia papah saya keluar dari ruangan mandi. Dia dudukkan saya kat kerusi yang ada dekat depan pintu ruangan mandi. Elok je saya duduk, lampu dalam ruangan mandi tiba-tiba berkelip-kelip. Partner saya masuk tengok. Kebetulan ada attendant lalu tepi saya, berjalan nak ke pintu keluar. Saya pun panggil, "Bang, mai nak minta tolong Sat." Dia terus keluar buat tak tahu, macam tak dengar apa yang saya panggil. Saya duk fikir apalah yang dia buat kat dalam tu. Lampu duk berkelip lagi. Duk tak duk peti mayat tu tiba-tiba bunyi macam ada orang tendang dari dalam. Saya terkejut macam hilang semangat. Saya kalih tengok attendant tadi lalu lagi berjalan ke pintu keluar. Saya tarik nafas dalam-dalam, pejam mata, baca Al-Fatihah 4 kul, ayat kursi dengan Bismillah Sulaiman 7 kali. Lepas tu saya buka mata, saya bangun sambil ucap Allahu Akbar, terus masuk dalam ruangan mandi tadi. Saya tengok partner saya tengah bersila dekat lantai sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lampu tengah duk berkelip lagi ni. Saya keluar pergi tengok, kot ada siapa-siapa boleh minta tolong. Keluar je tengok, kosong. Tak ada siapa kat ruangan menunggu tu. Saya nampak Pak Gad lalu, saya panggil, "Pakcik, minta bantuan Ustaz kat dalam ni." Pak Gad tu ikut sambil tanya, "Pasal apa ni dek?" Pak Gad ni nampak lampu berkelip-kelip kat ruangan mandi ni, terus dia hilang. Tahu-tahu yang saya dengar bunyi suara wow dengan tapak kasut langkah 1000 kat belakang saya. Saya tawakal je ni nak pergi tolong partner saya yang ada kat dalam tu. Saya buka je pintu, lampu terus menyala dalam masa yang sama. Saya terjatuh macam ada benda yang langgak masa saya buka pintu. Partner saya angkat saya bangun. Dia tanya saya, "Hang okey tak?" Saya jawab, "Okey. Sikit je ni. Setan apa yang ada kat dalam tadi?" Dia kata setan tu lah penghantar benda tak baik ke arwah tadi. Terus saya minta dia pulihkan semangat saya. Duduk dalam 5 minit lebih kurang macam tu, kami berdua kemas tempat mandi tadi sama-sama. Dalam duk kemas tu, tahu-tahu kami terkejut, pintu tiba-tiba terbuka luas. Nampak Pak Gad yang saya panggil tadi, mai bawa geng 4 orang. Partner saya tanya, "Kenapa pakcik?" Pak Gad ni jawab, "Adik ni mai panggil saya tadi minta tolong. Saya seorang mana lepas. Saya mai panggil backup, apa-apa senang." Terus saya gelak senyum tengok Pak Gad ni. Tak ada apa dah, benda dah selesai. Kami pun siap-siap nak balik. Lepas settle kemas azan isyak berkumandang, saya dengan partner gerak balik. Saya sampai dekat kereta, partner saya jerit, "Woi, jom pergi masjid depan. Hang jangan lupa baca Bismillah, hentak kaki 3 kali sebelum masuk kereta." Nasib baik dia ingatkan saya. Kalau tak tu, pakat tak dak lah saya buat. Saya masuk kereta, terus saya balik. Masa on the way keluar dari kawasan hospital tu, saya jadi cergas. Terus saya ikut dia pergi masjid menunaikan fardu isyak diikuti dengan qada solat maghrib. Lepas selesai solat, saya beredar dan beransur pulang ke rumah. Masa on the way balik tu, saya terfikir macam manalah arwah pakcik tu tahan sakit santau ni. Allahu, siannya. Sampai je dekat rumah, sekali lagi saya ambil langkah berjaga-jaga, ambil wuduk sebelum masuk rumah. Buka pintu sambil bagi salam. Terus nenek tanya, "Siro Aring di, kamu dari mana?" Saya beritahulah dari pekan jalan-jalan tadi. Terus nenek cakap, "Saya kancane teko, diketuk lawangi pirang kali, nyong tangi arik buka lawangi lah isu dikunci. Orak weh buka terus meneng wonge. Kejap tadi kawan kamu datang, pintu ni diketuk beberapa kali. Nenek bangun nak buka lah pintunya, tapi tak boleh, dikunci macam tak bagi buka, terus diam orangnya." Saya buat-buat ubah topik masa sembang dengan nenek. Lepas 10 minit saya layan nenek, saya terus mandi bersihkan badan. Lepas mandi tu Alhamdulillah badan rasa segar. Saya buat solat sunat 2 rakaat. Lepas tu saya sambung balik layan apa topik yang nenek nak sembang dengan saya. Sampailah nenek saya terlelap nak tidur. Pesanan saya, berhati-hatilah kalau nak makan dekat luar atau di mana-mana sahaja.
Kita tak tahu sama ada benda ni dari tuan kedai ataupun orang yang ada sekeliling iri hati dengan kita. Lagi satu, santau ni kadang-kala pengamal ilmu santau ni cuma nak test je, kuat ke tak kuat. Mereka tak tahu yang santau ni salah satu sihir yang boleh membawa maut. Kesan dia sangatlah mendalam, sampaikan anggota dalaman kita boleh pecah. Jangan kita anggap santau ni ikut orang pada yang kena. Jangan ingat orang yang kena tu dah mati, santau tu ikut mati. Contohnya macam jenazah yang saya urus tadi. Jasad memang dah mati tapi sihir yang ada dekat jasad tu belum mati. Lagi Allahu Akbar, semoga kita dalam lindungan Allah SWT.